Nama saya Siti Zahira binti Mazli, nomor matriks MS241031477. Hari ini kami akan memetakan tentang tajuk etika dan peradaban dengan fokus kepada perbandingan antara tamadun Yunani dan tamadun Islam. Secara umumnya, etika dan peradaban merupakan asas penting dalam pembentukan masyarakat yang maju dan berakhlak. Tamadun Yunani menekankan penggunaan akal dan falsafah sebagai panduan utama dalam menentukan moral dan kebenaran. Tokoh-tokoh seperti Socrates dan Plato banyak menekankan pentingnya berpikir secara rasional untuk mencari nilai kebaikan. Manakala tamadun Islam pula berasaskan wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan menyeluruh dalam kehidupan manusia. Prinsip etika dalam Islam bukan sahaja berteraskan akal, tetapi juga berpaksikan kepada keimanan dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Walaupun berbeza pendekatan, kedua-dua tamadun ini sebenarnya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menekankan nilai ilmu, keadilan, dan kesejahteraan manusia sebagai tunjang kepada pembangunan peradaban. Kesimpulannya, gabungan antara kekuatan akal dan panduan wahyu dapat membentuk masyarakat yang bukan sahaja maju dari segi intelek, tetapi juga berakhlak mulia dan seimbang. Dalam tamadun Yunani, etika bermaksud kajian tentang tingkah laku manusia untuk menentukan apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. Perkataan etika sendiri berasal daripada perkataan Yunani ethos, yang membawa maksud adat watak atau kebiasaan hidup seseorang. Bagi masyarakat Yunani purba, etika dilihat sebagai panduan moral yang membimbing manusia untuk hidup dengan cara yang betul dan beradab. Orang Yunani percaya bahwa manusia boleh menjadi baik melalui akal fikiran dan pengetahuan, bukan semata-mata karena takut hukuman atau karena ikut kepercayaan agama. Jadi mereka menekankan bahwa etika perlu berasaskan pemikiran rasional dan kebijaksanaan. Matlamat utama etika ialah untuk mencapai eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati dan kehidupan yang sempurna. Tiga tokoh besar yang banyak membentuk konsep etika Yunani ialah Socrates, Plato, dan Aristotle. Yang pertama, Socrates. Socrates percaya bahwa pengetahuan ialah kunci kepada kebaikan. Beliau mengatakan bahwa orang yang benar-benar tahu apa itu baik, pasti akan melakukan kebaikan. Socrates juga menekankan pentingnya kenali diri sendiri sebagai asas untuk menjadi manusia yang bermoral. Tokoh kedua ialah Plato, murid kepada Socrates. Plato berpendapat bahwa kebaikan sejati berasal daripada pemahaman terhadap idea of the good, yaitu bentuk kebaikan yang paling tinggi. Bagi Plato, manusia perlu mencapai keseimbangan antara akal, semangat, dan nafsu supaya hidup secara beretika. Tokoh ketiga ialah Aristotle, murid kepada Plato. Beliau memperkenalkan teori etika kebajikan. Menurut Aristotle, manusia yang baik ialah manusia yang mengamalkan kesederhanaan atau keseimbangan, yang disebut sebagai the golden mean. Sebagai contoh, sifat berani ialah pertengahan antara terlalu takut dan terlalu berani. Tujuan akhir etika bagi Aristotle. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang sumbangan dan nilai-nilai utama yang terdapat dalam tamadun Yunani. Baiklah, tamadun Yunani merupakan antara tamadun yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ia menjadi asas kepada bidang ilmu moden seperti falsafah, politik, sains dan seni. Masyarakat Yunani mereka amat menekankan penggunaan akal dan pemikiran logik dalam memahami kehidupan, alam serta tujuan manusia. Dari segi falsafah, tokoh-tokoh terkenal seperti Socrates, Plato, dan Aristotle, mereka memainkan peranan besar dalam membentuk cara berfikir masyarakat dunia. Mereka menekankan pentingnya berfikir secara rasional, berdebat dengan hujah, dan mencari kebenaran berdasarkan akal. Sebagai contoh, tokoh Plato memperkenalkan idea tentang keadilan dan moral, manakala Aristotle beliau menulis tentang etika dan logik yang menjadi rujukan sehingga kini. Baiklah, dalam bidang politik pula, tamadun Yunani memperkenalkan konsep demokrasi, terutamanya di kota Athens.
Baiklah, dalam sistem ini, ianya memberi peluang kepada rakyat untuk terlibat secara langsung dalam pentadbiran kerajaan. Prinsip demokrasi yang dibuat oleh tamadun Yunani ialah seperti kebebasan bersuara, keadilan dan tanggungjawab sosial. Hal ini menjadi asas kepada sistem politik di banyak negara moden sehingga hari ini. Selain itu, dalam bidang sains dan matematik, tokoh seperti Pythagoras, Archimedes dan Hippocrates, mereka telah menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti mana tokoh Pythagoras terkenal dengan teori matematiknya, manakala Archimedes dalam bidang fizik dan kejuruteraan, manakala Hippocrates pula dianggap sebagai bapa dalam bidang perubatan moden kerana menekankan pentingnya etika dalam perubatan. Dari segi seni dan kesusastraan, orang Yunani amat menghargai keindahan dan keseimbangan. Oleh itu, mereka menghasilkan pelbagai bentuk seni seperti teater, arca dan seni bina yang menonjolkan nilai harmoni dan kesempurnaan. Bangunan seperti Parthenon menjadi lambang kecemerlangan seni bina Yunani yang masih dikagumi sehingga hari ini. Nilai-nilai utama dalam tamadun Yunani pula ialah termasuklah kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan keharmonian. Masyarakat Yunani percaya bahawa manusia perlu mencapai keseimbangan antara jasmani, rohani dan akal fikiran. Etika kehidupan mereka berasaskan kepada usaha mencari kebaikan dan mencapai kesempurnaan diri melalui ilmu dan moral. Baiklah, secara keseluruhannya, tamadun Yunani telah meninggalkan warisan yang sangat besar kepada dunia. Falsafah dan ilmu yang diperkenalkan oleh tamadun Yunani sehingga kini masih menjadi asas kepada sistem pendidikan, undang-undang dan pemikiran moden. Nilai-nilai etika mereka terus mempengaruhi cara manusia menilai kebenaran, keindahan dan keadilan sehingga ke hari ini. Oke. Di sini saya akan membentangkan tentang etika Islam yang juga dikenali sebagai akhlak, yaitu panduan tingkah laku yang baik menurut ajaran Islam. Ia bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikannya berpaksikan wahyu dan bukan sekadar pandangan manusia semata-mata. Oke. Perkara ini mempunyai tujuan utama etika Islam, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah, yang berpaksikan mardatillah, bukan hanya untuk kebaikan dan diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan sejagat. Dalam etika Islam ada beberapa prinsip utama etika Islam, yaitu antaranya tauhid, keadilan, amanah dan tanggung jawab, dan ihsan. Oke. Tauhid adalah meyakini dan tunduk sepenuhnya kepada Allah sebagai asas segala perbuatan. Oke, yaitu keadilan pula adalah adil. Adil adalah kelakuan ataupun prinsip seseorang, yaitu berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain tanpa memilih kasih ataupun pilih kasih. Oke. Di sini pula adalah amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab yaitu melaksanakan perbuatan ataupun tugas dengan jujur dan menepati janji, tidak kira sama ada undang-undang ataupun rukun. Oke. 4 yaitu terakhir adalah ihsan, seperti yang saya katakan tadi. Ihsan adalah melakukan sesuatu dengan baik, sebaiknya, penuh keikhlasan dan niat kerana Allah. Ketika etika Islam ini membentuk seorang pribadi Muslim yang bermoral tinggi,
berintegriti, dan menjadi contoh teladan dalam kehidupan seharian. Itu saja dari saya dan terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sumbangan dan nilai dalam tamadun Islam. Baiklah, tamadun Islam ialah salah satu tamadun yang paling berpengaruh dan menyeluruh dalam sejarah manusia. Hal ini kerana ianya berasaskan kepada wahyu ilahi iaitu Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan utama dalam setiap aspek kehidupan termasuklah aspek akhlak, politik, ekonomi, pendidikan dan juga aspek sosial. Tamadun ini bukan hanya membina kekuatan dari segi rohani tetapi juga ianya melahirkan kemajuan ilmu dan teknologi yang hebat. Dalam bidang pengetahuan, dalam bidang ilmu pengetahuan pula, umat Islam sangat menekankan kepentingan menuntut ilmu dan banyak tokoh ilmuwan Islam yang muncul seperti Ibn Sina dalam bidang perubatan, Al-Khawarizmi dalam matematik, Ibn Khaldun dalam sosiologi dan sejarah serta Al-Farabi dalam falsafah dan muzik. Sumbangan mereka telah menjadi asas kepada kemajuan sains moden yang kita nikmati hari ini. Dari segi politik dan pentadbiran pula, tamadun Islam memperkenalkan konsep keadilan dan amanah dalam kepimpinan. Pemimpin dianggap sebagai khalifah yang bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat dan menegakkan keadilan berdasarkan syariat Islam. Sistem pemerintahan ini menekankan prinsip syura iaitu perbincangan dan persetujuan bersama sebelum membuat keputusan ataupun kita lebih kenal syura ni sebagai mesyuarat pada hari ini. Dan dalam bidang sosial dan ekonomi pula Islam memperkenalkan nilai-nilai seperti tolong-menolong, kejujuran dan kesederhanaan. Konsep zakat dan wakaf diperkenalkan untuk membantu golongan yang memerlukan sekaligus mengurangkan jurang kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini telah menunjukkan bahawa Islam menekankan keseimbangan antara kemajuan dunia dan kebajikan sosial. Dari sudut seni dan budaya, tamadun Islam melahirkan karya seni yang indah dan berunsurkan nilai keagamaan seperti seni khat, seni bina masjid dan ukiran geometri Islam. Semua ini telah menggambarkan kehalusan jiwa dan keindahan ciptaan Allah. Baiklah, nilai utama dalam tamadun Islam pula ialah keimanan, keadilan, tanggungjawab, ilmu dan kasih sayang. Islam mengajar umatnya supaya berakhlak mulia, menghormati orang lain dan berusaha mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Etika Islam juga menekankan bahawa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi, semua tindakan perlu dilakukan dengan niat yang baik dan jujur. Secara keseluruhannya, tamadun Islam bukan hanya membawa kepada kemajuan dari segi ilmu dan teknologi, tetapi ianya juga telah membentuk manusia supaya menjadi lebih berakhlak, adil dan berilmu. Nilai-nilai Islam ini terus menjadi panduan dalam membina tamadun moden yang seimbang antara rohani dan jasmani. Seterusnya, perbezaan tamadun Yunani dan tamadun Islam. Tamadun Yunani dan tamadun Islam merupakan dua tamadun besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan manusia. Namun, kedua-dua perbezaan dari segi asas pemikiran, sumber ilmu dan matlamat kehidupan. Tamadun Yunani menekankan penggunaan akal dan logik sebagai panduan utama dalam kehidupan manusia. Mereka percaya bahawa akal ialah alat penting untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Filsuf terkenal seperti Socrates, Plato dan Aristotle mengajarkan bahawa moral dan kebaikan dapat dicapai melalui pemikiran rasional serta usaha manusia sendiri. Dalam pandangan mereka, manusia merupakan pusat segala perkara atau dikenali sebagai humanisme, iaitu kepercayaan bahawa manusia mempunyai kebolehan untuk menentukan arah hidup tanpa bergantung kepada kuasa luar. Oleh itu, tamadun Yunani banyak menekankan pencarian ilmu dan kebenaran melalui falsafah, logik dan sains, bukan melalui agama atau wahyu.
Selain itu, mereka berpendapat bahawa keseimbangan dan kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila seseorang menggunakan akalnya untuk berfikir secara rasional dan membuat keputusan yang bijak. Namun begitu, kepercayaan dalam tamadun Yunani bersifat politisme, iaitu mempercayai banyak dewa dan dewi. Setiap dewa dianggap mempunyai kuasa dalam aspek tertentu seperti laut, langit dan bumi. Ini menunjukkan bahawa pemikiran mereka masih terikat dengan kepercayaan mitos, walaupun mereka menyanjung nilai tinggi intelektual dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, tamadun Islam berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan utama kehidupan Islam. Islam mengajarkan bahawa akal adalah penting, tetapi ia mesti digunakan selaras dengan panduan wahyu agar manusia tidak tersesat. Dalam tamadun Islam, ilmu bukan hanya untuk mencapai kemajuan dunia, tetapi juga untuk mendapatkan keredaan Allah dan kesejahteraan di akhirat. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, tolong-menolong dan bertanggungjawab menjadi asas utama dalam pembentukan masyarakat Islam yang beradab dan bermoral. Tamadun Islam juga menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Setiap aspek kehidupan, sama ada politik, ekonomi, sosial atau pendidikan, berpaksikan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Matlamat utamanya ialah untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, beriman serta memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggungjawab mentadbir dunia dengan penuh keadilan dan amanah. Secara keseluruhannya, perbezaan utama antara tamadun Yunani dan tamadun Islam terletak pada sumber panduan dan matlamat hidup. Tamadun Yunani bergantung sepenuhnya pada akal manusia sebagai panduan, manakala tamadun Islam berpaksikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh dan kekal. Walaupun kedua-duanya menekankan kepentingan ilmu dan kebijaksanaan, tamadun Islam lebih lengkap kerana menggabungkan antara akal, iman dan nilai rohani, menjadikannya tamadun yang seimbang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara keseluruhannya, saya dapat simpulkan ialah tamadun Yunani dan tamadun Islam memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk cara manusia berfikir dan berakhlak. Walaupun banyak perbezaan yang terjadi antara tamadun Yunani dan tamadun Islam, namun tamadun Yunani berasaskan akal dan falsafah yang rasional, manakala tamadun Islam pula berpaksikan wahyu ilahi dan kedua-duanya menekankan tentang kepentingan ilmu, moral, keadilan dan kesejahteraan hidup. Seterusnya, tamadun Yunani juga memberi sumbangan yang sangat besar dalam bidang falsafah dan logik. Manakala tamadun Islam pula menyatukan nilai keharmonian dan ilmu yang peradaban yang seimbang antara dunia dan akhirat. Perbandingan kedua-dua tamadun ini menunjukkan bahawa perbezaan asas tidak menghalang tamadun untuk membawa mesej yang sejagat dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar.